sikit ya dalam membicarakan tajuk kita, istimewanya seorang wanita dalam mencari kebahagiaan. Masya Allah. Cuba tengok sikit orang sebelah-sebelah kita ni, muka bahagia ke tidak? Kenyang bahagia Ustazah. Cuba dia lapar. Muka macam nak makan orang. Bahagia tak muka orang sebelah tu? Ustazah daripada atas pentas nampak muka semua bahagia belaka. Jadi kalau kita semua dah bahagia, kita pakat balik lah. Nak buat apa dengan ceramah lagi? Sia-sia. Sahabat-sahabat, tuan-puan sekalian, Masya Allah, Tabarakallah, khususnya kepada para muslimah, para wanita, ketahuilah tuan-puan sekalian, kalian sebagai wanita, pada pandangan Ustazah, memang wanita-wanita yang perasan. Tak kata apa pun lagi. Memang wanita-wanita yang hebat. Tuan-puan tahu tak, orang perempuan ni tuan-puan, dia tak cepat dan tidak mudah putus asa dalam mencari kebahagiaan. Setuju ke tidak? Tak dengar, kuat lagi. Setuju ke tidak? Boy, kalau kita puji tu, ya, naik selalu. Sahabat-sahabat, para wanita, para muslimah, tuan-puan yang dikasihi sekalian, orang lelaki jangan rasa nak balik pula ya. Ini apa ni cerita cik puji orang perempuan je ni. Wanita, laki-laki yang sedia untuk mendengar bicara tentang wanita adalah laki-laki yang Masya Allah ya, kita puji juga tu. Adalah laki-laki yang hebat. Sebab ibunya adalah wanita, isterinya adalah wanita, kakaknya adalah, maklongnya adalah, mak udahnya adalah wanita. Tak boleh lari daripada wanita dalam kehidupan. Tak apa tuan-puan sekalian, Ustazah sebelum bicarakan tentang tajuk kita, nak perkenal diri dulu. Ya, mungkin ada yang kata siapa dia makcik ni mai ceramah ni, ya. Jadi Ustazah perkenal diri dulu pada tuan-puan semua. Ustazah nama diberi Nur Hafizah Musa, anak kelahiran Kampung Kuala Jempol, Bahau Negeri Sembilan. Anak daripada pasangan suami isteri, seorang guru agama dan isterinya adalah guru Al-Quran. Ustazah anak kelima daripada 6 orang adik-beradik. Dilahirkan pada tanggal 21 hari bulan 12 tahun 1975. Sila keluar kalkulator untuk kira umur Ustazah. Orang perempuan dia suka kira umur orang. Keluarkan berapa umur Ustazah. Ustazah pun kadang-kadang lupa. Ya, 47 ke 48. Tapi sebab bulan 12 lambat sikit lah kita ambil 47 nah. 48 tu dah nak rasa tua. Jadi lahir tahun 1975. Kemudian menyambung pengajian tuan-puan sekalian di Universiti Yarmouk, Jordan, sampai tahun 1998. Cerita sikit pasal hidup kita kan, sebab kita kan nak cakap pasal mencari bahagia. Jadi Ustazah sambung belajar. Sambung belajar memang bahagia tuan-puan. Semua kita kalau ingat balik memori kat sekolah, seronok tak? Seronok, bahagia. Sekolah rendah, sekolah tadika kemas dulu, ya. Lepas tu sekolah menengah, pergi Jordan, Yarmouk University, balik daripada Jordan tahun 1998. Ustazah pun berumah tangga dengan seorang jejaka yang ganteng dari Kota Baru, Kelantan. Nak kecek Kelantan ke? Boleh juga kecek Kelantan. Pasal Cik Abang kita orang Kelantan. Dan kahwin tahun 1998, bermulalah jenis sebagai seorang ibu apabila dikurniakan anak yang sulung pada tahun 1999. Jadi Ustazah mulai hamil dan melahirkan tahun 99, tahun 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2007, 2009
Yang pasti tidak ada 2022. Ya. Dalam masa melahirkan, dalam masa membesarkan anak-anak tuan-puan, ustazah sambung belajar. Dan sama-sama dalam masa itu juga bekerja. Sambung belajar tahun 2000, tahun 2001 dapat menjadi pensyarah di Universiti Teknologi Malaysia Kuala Lumpur. Sambil belajar, sambil kerja, sambil besarkan anak. Ya, kemudian sambung lagi di peringkat PhD di Universiti Malaya, dan bidang yang ustazah ambil adalah bidang yang memang ustazah minat tuan-puan sekalian, iaitu bidang psikoterapi Islam. Psiko, tahu psiko? Siapa sini psiko? Tak ada siapa-siapa ya. Oh, ada dia tunjuk dia ni psiko dia. Psikoterapi bukan makna orang gila. Ya, maksud dia bagaimana untuk terapi psikologi kejiwaan manusia. Ya, itu maksud dia. Jadi ustazah berkhidmat sebagai pensyarah kanan UTM Kuala Lumpur, alhamdulillah kurang lebih 23 tahun. Dan telah pun bersara awal, bersara pilihan pada 2 Mei tahun 2022, tahun lepas. Ya, jadi muka bahagia tu lain sikit lah, kan ya. Tapi sebenarnya tuan-puan sekalian, kita ingat masa kita sibuk-sibuk bekerja, kita rasa kalau kita bersara pasti lebih senang. Betul tak? Ada tak siapa-siapa kat sini sebenarnya cita-cita dia nak bersara? Angkat tangan. Woi. Kalau tak angkat tangan pun pasal takut bos tengok. Zat tahu ramai yang angkat tangan dalam hati. Sebenarnya tuan-puan kena bersyukur tuan-puan bekerja. Tuan-puan tahu bila kita dah bersara tuan-puan, alhamdulillah saya tak adalah termasuk dalam golongan itu ya. Kalau kita tak ada kerja sedangkan kita masih sihat, kita masih orang kata apa, muda terang-tang-tang lah kita kata. Tapi kita dah bersara, kita nak buat apa? Rupa-rupanya bila tak ada kerja ni tuan-puan sekalian, lagi merana, lagi susah hati. Nikmat bila kita bekerja, guna otak, guna tangan, guna fizikal, guna emosi, guna mental. Masya Allah, sebenarnya adalah satu nikmat yang hanya diketahui oleh orang-orang yang sudah bersara. Tak apalah, itu cerita sikit sebanyak ya tentang diri ustazah tuan-puan sekalian. Dan sebagai permulaannya, ustazah nak bawa tuan-puan sekalian pada pagi yang berbahagia ini untuk kita terlebih dahulu ya berselawat ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh ke? Semua ni ahli marhaban kan? Ya, marhaban majlis perbandaran Kulim, angkat tangan. Seorang je marhaban. Hak lain? Yang tu marhaban, yang lain meraban je ramai ustazah. Ya? Seorang je angkat tangan. Baik, sama-sama tuan-puan kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan majlis ini penuh dengan keberkahan. Dan ustazah awalkan salawat ini kerana ini juga jalan kebahagiaan untuk kita semua sebagai manusia, sebagai insan. Sangat bahagia bila kita balik dan kembali mengingati junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-'uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqadha bihi al-hawaiju wa tunalu bihi
husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Sahabat-sahabat, para wanita, tuan-puan yang Ustazah kasihi sekalian, tadi Ustazah katakan wanita istimewa sekali dalam mencari kebahagiaan. Dia tidak mudah berputus asa dan kecewa. Semua dah setuju kan? Memang tak mudah putus asa dan kecewa. Ustazah bercakap ni tuan-puan sekalian, sikit sebanyak daripada pengalaman hidup, daripada pengamatan kepada hidup orang lain, daripada nasihat-nasihat yang kita dapat, daripada sedikit ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Itu yang Ustazah gabungkan pada hari ini tuan-puan, nak sampaikan pada tuan-puan sekalian betul-betul daripada hati Ustazah, insya-Allah. Ustazah berharap sangat tuan-puan yang keluar daripada dewan ini pada hari ini tidak akan keluar kecuali dalam keadaan sudah merasa bahagia. Boleh ke tak? InsyaAllah, insyaAllah. Jadi ini adalah satu perkara pertama yang kita kena sedar tuan-puan sekalian. Orang perempuan tidak mudah kecewa dan putus asa dalam mencari kebahagiaan. Cuba kita tengok hidup kita tuan-puan sekalian. Boleh angkat tangan tak ibu-ibu yang sudah melahirkan? Angkat tangan. Tinggi-tinggi angkat tangan. Ya, bagi exercise kita punya tangan. Lurus-lurus. Angkat tangan sampai habis ceramah. Boleh? Terus tak bahagia. Ya. Ingat tak tuan-puan macam mana masa kita mengandung, macam mana masa kita melahirkan? Sakit ke tak sakit? Ustaz nak dengar semua jawapan bunyi suara tu kuat-kuat tuan-puan. Masa kita melahirkan, sakit ke tak sakit? Campur dengan geram tu. Sakit. Tuan-puan, Ustazah ada 8 orang cahaya mata. Ada 2 orang menantu. InsyaAllah tuan-puan sedang tunggu call je ni daripada menantu. Kok dia beritahu dalam tempoh ni, Umi saya dah nak bersalin. Tengah tunggu hari tuan-puan. Ya, cucu pertama Ustazah. InsyaAllah bergelar nenek. Tapi dah abang awal-awal dah. Jangan duk panggil nenek lah, Wan ke apa ke. Panggil Oma. Bunyi Korea sikit. Ini jenis manusia tak rela jadi tua. Ya, jadi panggil-panggil Wan ni tak mau ya, panggil opah tak nak. Panggil Oma. InsyaAllah. Kesian tuan-puan sekalian sebab ialah kita dengar anak menantu kita kan. Dengar anak menantu sepanjang mengandung macam-macam lah, kena buasil lah, apalah. Kita dengar tuan-puan, kita teringat balik apa dia. Itulah yang Umi lalui dulu. Betul tak tuan-puan? Kita tengok balik anak menantu kita tu, macam mana dia alahan, macam mana dia sakit perut. Allah, bagi Ustazah ya tuan-puan, teringatnya lagu tu lah dulu yang Umi lalui. Lagu tu lah dulu. Tuan-puan, Ustazah melahirkan anak sulung dekat mana? Kat hospital USM Kubang Kerian. Sorang-sorang. Suami masa tu mana boleh masuk zaman-zaman tu. Mak dekat Negeri Sembilan, suami masa tu dekat Kuala Lumpur, masih bertugas, masih belajar. Ustazah sorang-sorang.
Masya Allah tuan-puan, ingat lagi labor room tu dia letak 3 sekaligus. 3 orang sekaligus. Dia cuma ada pengadang dia panggil apa, langsiak ke? Langsiak. Itu langsui. Oh tak ada langsiak, tak ada ya? Oh tak ada. Kenapa tak panggil langsiak? Hantu. Itu langsuak. Okey, jadi dia cuma letak langsir. Tuan-puan bayang ya tuan-puan, ustazah duduk bukan duduk, terbaring kat situ. Sakit nak bersalin daripada pukul 8 pagi, pukul 12 tengah hari pun tak keluar-keluar juga babynya. Yang sebelah ustazah ni tuan-puan, kita cuma dengar daripada langsir tu je lah. Dah 3 orang bertukar orang. 3 orang dah bertukar orang tuan-puan. Lama-lama saya kata dengan nurse tu, "Kak, saya bukan sakit nak bersalin kak, saya ni sakit nak mati." Kata nurse tu nak bersalin. Sini bukan ward orang nak mati. Ini labor room tempat orang nak bersalin. Saya kata, "Tak kak, sakit yang saya tanggung ni lain. Saya nak mati dah ni kak." Masya Allah sakitnya tuan-puan. Sakit. Anak sulung tuan-puan, seorang-seorang. Akhirnya jam 3:30 petang baru melahirkan. Bila lahir tu tuan-puan sekalian, ustazah letak satu keazaman, cukuplah anak tunggal saja ya Allah. Tak apalah ya Allah kalau macam ni lah sakitnya bersalin, aku cuma nak anak tunggal je. Tak nak tak jadi, kata nak sedozen tu. Sampaikan sakitnya tuan-puan, saya ingat nak buat novel. Lepas Jalan Pantang ni, aku nak keluarkan satu buku, tajuknya 2 Kelahiran. Tu kesan daripada sakit bersalin tu. Terus nak jadi penulis. 2 kelahiran. Kenapa? Saya nak kata bukan anak saja yang lahir, aku juga lahir. Aku juga rasa diriku lahir semula. Dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada kesakitan bersalin yang pada ustazah Masya Allah tak dapat nak gambarkan lagu mana. Sampai ustazah sakit hati dengan orang-orang lain yang ustazah jumpa sebelum ni. Bila tanya kat dia, sakit tak nak bersalin? Boleh dia jawab, "Oh sakit juga." Saya kata, kenapa dia cakap macam tu? Sedangkan kalau tanya ustazah ketika tu, sakit tak nak bersalin? Ustazah tak tahu nak cakap lagu mana. Ustazah akan kata, macam mana nak kata? Tapi kalau cakap Negeri Sembilan, nak mampui sakit dah. Nak mampui sakit dia. Maksudnya, patutnya bila orang tanya sakit tak sakit tu cakap dah sungguh-sungguh. Ini cakap macam tak sakit. Sekali bila kita rasa, ya Allah, cukup anak tunggal lah ya Allah. Tapi macam yang ustazah katakan, wanita tidak cepat putus asa. Tahun 99 anak sulung, bulan 4, bulan 5 tahun 2000 anak kedua. Tak jadi anak tunggal. Bulan 5 tahun 2001 anak ketiga. Ya, makna nak kata yang tadi tu kata 2 kelahiran lah, berazam anak tunggal lah apa semua. Dah, orang perempuan tak mudah putus asa dan kecewa tuan-puan. Memang masa sakit tu dia beremosi lah. Sakit, masa dia marah, orang perempuan cepat marah, dia beremosi. Tapi dia cepat reda. Dia cepat lupa. Dia cepat move on. Dan inilah di antara keistimewaan wanita dalam mencari kebahagiaan. Tuan-puan, orang perempuan ni dia tahan tekanan tau tuan-puan. Setuju tak saya cakap ni? Dia tahan tekanan. Dia boleh bergaduh lama. Ya, dia boleh bergaduh lama tuan-puan. Orang lelaki mana boleh. Ya, pening kepala dia. Tapi orang perempuan relax yang makan. Padahal dia bergaduh dengan orang tu. Ya, dia boleh relax je. Padahal dia bergaduh. Dia ada banyak masalah. Nak bagi tahu, Masya Allah, dalam mencari kebahagiaan, seorang wanita kalis tekanan. Kalis tekanan.
Sebab sifat yang Allah berikan kepada kita, tuan-puan, kita mengandungkan anak, kita melahirkan anak. Bukan ustazah yang cakap, tuan-puan, soal susahnya, soal sukarnya, tapi Al-Quran yang sebutkan dalam Al-Quran. Allah yang sebut dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain. Dikandung oleh ibunya, dalam kandungan itu wahnan ala wahnin, susah di atas susah. Maknanya mengandung, melahirkan, menyusukan itu ibarat kesusahan di atas kesusahan di atas kesusahan. Siapa yang tanggung? Seorang ibu. Dia rela tak tanggung berkali-kali? Rela, tuan-puan. Saya dah jumpa dah ada seorang ibu melahirkan 17 orang cahaya mata. Masya Allah, tabarakallah. Allah jadikan dia kuat untuk menanggung. Wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain. Sebab itu wanita dalam mencari bahagia, Masya Allah, tabarakallah, dia kalis tekanan. Siapa wanita tu, tuan-puan? Angkat tangan. Siapa wanita? Kau dah tak ingat dah aku wanita apa? Lepas pada dengar ceramah tu tak ingat. Angkat tanganlah para wanita. Kalian kalis tekanan. Masya Allah. Betul ke tak? Memang hari ni kita bagi ruang untuk rasa perasan, puji diri sendiri. Jadi sebab itu jangan putus asa dalam mencari kebahagiaan. Ustazah bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-puan, sebab ustazah tidaklah memiliki rasa putus asa untuk mencari kebahagiaan. Walaupun graf kehidupan yang ustazah lalui, cuma mungkin tak nak bentang pada orang ramai sebab benda tu rahsia dalam hidup kita, privacy. Tapi apa yang dilalui dalam hidup itu turun naiknya agak mencabar. Agak mencabar, tuan-puan sekalian. Ustazah pernah alami anxiety kurang lebih setahun. Anxiety sama ada tu. Anxiety ni, tuan-puan sekalian, bukan buat-buat ya, tuan-puan. Orang boleh duk kata buat-buat lah apa, hang tak kena, hang boleh lah cakap lagu tu. Tu marah dalam bahasa Kedah tu. Tuan-puan, anxiety ni kadang-kadang orang kata anxiety kurang iman lah apalah. Nanti ya, tuan-puan, jangan mudah-mudah judge orang macam tu. Ustazah ambil bidang psikoterapi, tuan-puan, psikologi. Allah uji ustazah masalah pada jiwa. Masalah anxiety, tuan-puan, bukan buat-buat, tuan-puan. Dia datang anxiety attack tiba-tiba. Betul Datuk Dia datang tiba-tiba, tuan-puan, berpeluh-peluh. Ustazah masa tu tengah beli barang-barang keperluan, anak nak kahwin. Anak laki-laki nak kahwin, tuan-puan. Tengah beli barang hantaran. Kan seronok kan shopping kan? Siapa sini tak seronok shopping? Kat tangan. Seronok walaupun beli untuk orang. Yang penting shopping. Ya, seronok. Tapi tak, ustazah kena serangan anxiety. Tengah shopping nak beli beg untuk menantu ni, tuan-puan sekalian, Masya Allah, tiba-tiba seram sejuk, lepas tu berpeluh-peluh dada ni, tuan-puan. Jantung tu kencang, tiba-tiba rasa pedih hulu hati. Pedih hulu hati itu yang tak larat tu. Dia rasa zap, menikam dalam ulu hati, lemah. Dia tangkap kat lutut ni lemah, tuan-puan. Tak boleh kata apa, rasa nak pitam, cari kerusi, mana tempat boleh duduk. Tersandak macam tu, tuan-puan, duduk. Lama-lama kata dengan pembantu ustazah, ikut dia lah nak cari beg warna apa, baju warna apa. Ustazah sudah tak boleh fikir lagi benda tu. Yang patut buat pada ustazah apa dia? Kena rehat. Kena rehat. Makna kata, tuan-puan, perkahwinan anak ustazah tu sebenarnya bukan cita rasa ustazah, cita rasa pembantu ustazah. Warna apa semua dia. Sebab saya tak mampu dah duduk.
tarik nafas, betulkan pernafasan kita, teknik pernafasan, zikir, pegang ni kat dada ni, tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut walhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Baca doa-doa tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Tak tahu nak habaq ya tuan-puan, rasanya penat dah beratip berzikir. Penat berzikir. Air mata tek. Ya, keluar air mata ni tuan-puan. Anxiety pasti ada puncanya, dan saya takkan cerita puncanya kat sini. Itu rahsia. 1 tahun tuan-puan, tak kira di mana-mana ustazah nak ceramah, tiba-tiba datang anxiety. Cepat-cepat buat teknik pernafasan sambil berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tarik nafas, Allahumma salli ala Muhammad. Dan ustazah belajar banyak benda daripada pengalaman tuan-puan. Bila kita anxiety, ya, kita mungkin ada teknik-teknik untuk lalui, dan alhamdulillah sekarang dah berlalulah fasa itu, ya. Orang anxiety, dia kena terima yang dia sakit, yang dia anxiety, terima dan redha dengan pembahagian tersebut. Itu orang anxiety. Maksud saya macam ni, kita jangan tolak anxiety tu. Jadi ustazah bila anxiety tuan-puan, dia terus cakap pada Allah, ya Allah, alhamdulillah sakit itu datang lagi. Ustazah terus cakap dengan Allah macam tu, ya Allah, aku sakit lagi ya Allah. Dia sama macam sakit lain tuan-puan, jangan tolak. Macam kita sakit gigi, boleh tak tuan-puan tolak? Tak boleh. Dah sakit gigi. Kadang-kadang bila kena anxiety, kita tak terima anxiety tu sebab kita menyalahkan orang lain. Boleh faham maksud ustazah? Kita datang anxiety attack, datang serangan tekanan, otak kita gila menyalahkan orang lain. Ini kerja dia lah ni, sampai aku jadi lagu ni. Ini dia dah punya pasal ni. Tuan-puan, dia tidak membantu tuan-puan tak sembuh. Percaya tak cakap ustazah? Berhenti menyalahkan orang lain. Ini bahagian kita. Ini ujian kita. Ini pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kita atas kapasiti yang Allah Maha mengetahui apa yang ada pada kita. Berhenti menyalahkan orang lain, berusaha untuk merawat anxiety, itu pada ustazah titik terpenting untuk ustazah selamat daripada penyakit tersebut. Tak salahkan siapa-siapa. Bahagian untuk aku. Maksudnya tuan-puan sekalian, kita semua dah lalui tekanan. Kita semua dah lalui ujian dalam hidup. Tapi apakah kita tidak bahagia? Itu soalannya. Jawapan yang ustazah akan bagi atas soalan ustazah sendiri, jawapannya adalah insya-Allah saya tetap bahagia. Maka hari ini sahabat-sahabat sekalian, ustazah nak kongsikan bagaimana bahagia itu. Walaupun ujian silih berganti, tekanan hebat, tanggungjawab banyak, tapi insya-Allah tetap boleh bahagia dengan beberapa kaedah yang akan ustazah kongsikan pada hari ini. Tuan-puan tinggal mencatat saja, ya. Bawa buku tak dengan pen? Bawa, ya. Kalau tak, catat saja dalam memori. Insya-Allah keluar dewan lupa. Okey, sahabat-sahabat sekalian, sifir paling mudah untuk cepat bahagia. Ini sifir paling mudah, ya. Bermula dengan huruf P. Bermula dengan huruf P. Atau kalau dalam bahasa Arabnya huruf T. Bahasa Melayu huruf P, bahasa Arab huruf T. Siapa tahu, angkat tangan, ustazah nak bagi hadiah kat dia. Hadiah dia insya-Allah boleh balik awal. Marah pula ketua jabatan. Siapa tahu, cuba angkat tangan. Apa ya bahasa Melayu dia bermula huruf P, bahasa Arab dia bermula huruf T.
Sila cuba angkat tangan meja mana? Tu alhamdulillah. Ada seorang adik tu nak cuba baju hijau muda. Tengok handphone, tengok Google ke? Okey. Ustaz tak berapa dengar. Adik boleh ke depan sikit? Ya? Percaya. Jadi kalau T tu jadi apa bahasa Arab T? Ya? Takdir. Masya Allah, pandai reka no? Alhamdulillah, bagus. Bagi tepukan. Rekaan tu memang bagus, tapi belum tepat. Tapi betul juga kan, ya? T tu maksud dia takdir, P tu makna percaya, betul. Cuma yang ustazah nak masukkan ni lain. T tu maksudnya tasbih, P tu maksudnya puji. Boleh juga jadi M, memuji. Tapi kalau tak ada puji. Tuan-puan, ini formula kebahagiaan yang paling pantas, yang paling cepat. T adalah tasbih, P itu maksudnya puji. Baik, kita buat sedikit demonstrasi. Tuan-puan boleh pilih siapa-siapa kiri kanan untuk tuan-puan pandang dia. Boleh buat sekarang, namanya demonstrasi, kena buat terus. Tuan-puan pandang atas bawah, pandang dia. Okey, dah pandang ke? Okey, sekarang puji dia. Pujilah. Lamanya puji. Puji ke keji ni? Hang dulu gemuk tau. Sekarang okey dah. Ini puji ke keji? Okey, puji tak kawan kita tengok tu? Dah puji dah? Apa contoh tuan-puan puji dia? Cantiklah hang hari ni. Dia merelik lah, kan? Betul tak? Tuan-puan masa puji, tuan-puan ceria ataupun tidak? Ada tak orang yang puji, lawa hari ni, baju warna biru lawa? Mana ada orang puji lagu tu? Kita bila puji orang, tuan-puan sekalian, dengan muka kita berubah, dengan intonasi suara kita berubah, hati kita terbuka kepada dia. Betul tak? Masya Allah, tabarakallah. Itu baru puji manusia. Tuan-puan, kita kena memandang sesuatu yang indah dalam hidup. Orang memuji ni bukan semua orang boleh puji, ya tuan-puan. Ada orang berkawan 30 tahun, satu benda dia tak boleh puji. Sebab mata dia tidak memandang kebaikan. Mata dia tak memandang keindahan. 30 tahun dia cuma cari benda yang tak kena, benda yang salah. Betul tak tuan-puan? Kita tak perlu tunggu 30 tahun tuan-puan. Ustazah duduk dengan Datuk kat bawah tu tadi, tengok je terus kata, cantik Datuk ni, aura dia positif lah. Tak payah tunggu 30 tahun tuan-puan. Kalau kita nak melihat kebaikan pada seseorang, seorang isteri tak perlu tunggu 15 tahun nak tengok kebaikan yang ada pada suami dia. Tiap-tiap pagi dia boleh bangun memuji suami dia. Betul tak? Ini sifir untuk cepat bahagia. Apatah lagi kalau yang kita puji adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang selayaknya untuk dipuji oleh manusia. Kenapa kita menderita? Kenapa kita merana? Sebab fokus perhatian kita adalah pada manusia. Kita tidak meletakkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai yang paling utama dalam hidup kita. Cuba tuan-puan bangun pagi dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur.
Doa bangun pagi. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan pasti kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa bangun pagi mengajar dan mendidik kita untuk memulakan dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kejut anak tidur lagu mana? Anak laki-laki umur 17 tahun, lagu mana kejut dia tidur? Menderita ke bahagia? Ini penderitaan awal pagi ya tuan-puan yang kita duk cerita ni. Kejut anak umur 17 tahun solat subuh, anak laki-laki, menderita ke bahagia tuan-puan? Menderita. Sebab apa menderita? Sebab kita tengok sisi yang susah. Kita tak sampai bilik dia lagi, kita dah kata dah mampus aku nak kejut dia pula pagi ni. Kita tak sampai lagi kat bilik dia, tentang anak kita dah bangun tuan-puan. Dan bila kita bangun, tengok macam mana kita start. Kadang-kadang boleh jadilah ya, bangun-bangun je ketuk pintu bilik dengan marah, kejutkan dengan marah, bahasa kita terus marah. Mak cuma nak kejut 2 kali je, lepas 2 kali tak bangun, mak gegak semua habis. Contohnya lah ya. Itu semua memang akan memancing kemarahan. Tapi kita bangun tengok anak kita tidur tu kan tuan-puan, kita gerakkan dia, oh dia bergerak, menggeliat kiri kanan, kita kata apa? Alhamdulillah hidup lagi anak mak. Alhamdulillah hidup lagi anak mak. Syukur tak anak kita masih hidup? Jom bangun dik, bangun abang Long, bangun. Bersyukur pada Allah, ni boleh hidup lagi ni, tengok ni mak kejut ni boleh bergerak-gerak ni. Kita make it simple. Kita jadikan sesuatu untuk dipandang pada sudut keindahannya tuan-puan sekalian. Ini Ustazah cakap daripada pengalaman Ustazah. Ustazah pernah sakit jiwa jugalah, kita kata apa, diuji tuan-puan, dan kita duduk dalam keadaan tekanan, kita rasa nak marah ya. Tapi lama-lama alhamdulillah melihat sisi yang indah dalam kehidupan kita, pada apa yang kita ada, memuji, menghargai, itu kebahagiaan tuan-puan sekalian, kebahagiaan. Ni mesti tak sabar nak balik kan, nak puji anak-anak, nak puji suami, betul tak? Nak tengok sisi kebahagiaan, keindahan. Bolehlah minta izin dengan bos, kami nak balik dah bos, nak balik awal sikit lah, nak melihat sisi keindahan tu. Ya, sebab kita tersilap dalam melihat, perspektif kita melihat. Dan sama juga tuan-puan, yang menjadikan kita susah hati adalah soal pembanding. Soal pembanding tuan-puan. Tuan-puan, kalau kena pembandingnya, tuan-puan akan bahagia. Kalau salah pembandingnya, tuan-puan akan menderita. Itu saja, noktah. Kalau kita rasa kita susah, kita nak jadikan pembanding orang senang ke orang susah? Orang susah. Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, maksudnya dalam urusan dunia, pandanglah dengan orang yang di bawah kamu. Kamu akan belajar menghargai dan bersyukur. Pandang orang di bawah kamu. Tuan-puan sekalian, Ustaz habiskan hadis dulu. Dan dalam urusan akhirat, pandanglah orang yang berada di atas kamu. Maka kamu akan bersungguh-sungguh untuk memperbanyakkan amal soleh kamu. Ustazah ambil contoh tuan-puan. Ustazah baru ni ke Semarang, Jogja. Bahkan Masya Allah dalam majlis seminar tajuknya healing, ya, ataupun menghilangkan galau, tajuk dia. Ada satu orang ibu bertanyakan soalan tuan-puan sekalian, yang ustazah rasa macam apa ni, rasa pilu sangat mendengar soalan dia tu. Dia kata, ustazah, saya telah mendengar kupasan ustazah tentang pendidikan anak-anak, tentang mewujudkan keluarga bahagia. Tapi bagaimana dengan kami orang-orang yang diuji dengan kemiskinan?
yang kami kena keluar pagi dan balik larut malam demi untuk suap anak dengan nasi, dengan makanan. Anak kami ditinggalkan di rumah dan tidak ada pemantauan. Kami bukan orang kaya nak letak CCTV dekat rumah kami. Kami bukan orang kaya nak letak anak kami kat mana-mana sekolah yang hebat untuk dipantau. Kami orang miskin yang hidup berjuang hanya untuk sesuap nasi. Sedih tak tuan-puan dengar soalannya? Lalu untuk kami, macam mana kami nak aplikasikan apa yang Ustazah sebut dari segi mendidik anak-anak? Anak-anak kami tidak mendapat pendidikan. Besok dia kahwin, dia lahirkan lagi zuriat yang miskin macam kami. Daripada ibu ayah berketurunan-keturunan yang miskin. Macam mana Ustazah? Masya Allah tuan-puan. Ustazah 3 orang kat depan tu. Ustazah, Ustazah Nur Alina, seorang lagi pakar sakit jiwa. 3-3 tak tahu nak jawab lagu mana. Sebab ingat senang, nak bagi jawapan senang, tapi nak menjadi jawapan kepada mereka tu susah. Memang, tapi masa hari tu Ustazah dah jawab, dua-dua lagi tak mau jawab. Ustazah bukan nak cerita apa jawapan Ustazah tuan-puan, tapi nak bagi tahu tuan-puan, kemiskinan ya Allah uji kepada mereka. Dalam perjalanan Jogja ke Semarang tu tuan-puan sekalian, suami Ustazah naik kereta dibawa oleh seorang Habib namanya Habib Ali. Habib Ali ni Masya Allah sangat hikmah. Dia bercerita, dia kata apa? Ya, kami semua ramai yang diuji dengan kemiskinan dekat negara ini. Saya pernah naik Grab, dia kata, dengan seorang laki-laki yang bawa Grab tu. Orang laki-laki tu kata, Habib, dia kata, tolong doakan saya kaya. Tolong doakan saya kaya. Kalau saya kaya, saya takkan bawa Grab lagi. Jadi Habib tu kata, tak ada masalah, saya boleh doa kamu jadi kaya, cuma saya tengok kamu kaya. Tengok Habib tu jawab, saya boleh doa kamu kaya, tapi sekarang ni saya tengok kamu sudah kaya. Katanya pemandu Grab tu, kalau saya kaya, saya takkan bawa Grab. Jadi Habib tu kata, anak muda, mari saya cerita sikit dengan kamu. Saya ni dekat Jakarta, sahabat saya doktor pakar mata. Doktor pakar mata, saya boleh hello je dia bila saya nak jumpa dia. Apa kata anak muda, saya bawa kamu jumpa dengan doktor pakar mata. Kamu nak kaya kan? Kamu jual satu mata kamu, sebelah mata. InsyaAllah kekayaan yang ada dalam fikiran kamu yang berupa duit dan wang ringgit, kamu akan dapat insyaAllah. Kalau duit Malaysia 5 juta tak kurang, kamu akan dapat. Cuma kamu kena jual sebelah mata kamu. Sahabat saya doktor pakar mata, dia boleh buat insyaAllah. Dan kamu akan kaya dengan definisi yang kamu katakan tadi. Kekayaan adalah soal duit. Kamu mau ataupun tidak? Saya nak tanya orang Kedah lah, orang Kulin, siapa nak? InsyaAllah 5 juta dalam tangan, tapi mata tinggal sebelah. Nak ke tak nak? Tak nak. Jadi sama dengan anak muda tu, dia kata, memang saya tak maulah nak jual mata sebelah. Kenapa tak nak? Kata Habib, kamu kan melihat kekayaan dari sisi wang ringgit. Mata kamu tu tak kurang 5 juta kamu akan dapat duit Malaysia, 5 juta. Dia kata tidak, mata saya bukan harga dia 5 juta. Maksudnya apa? Mata saya sebelah pun tidak boleh diperhargakan. Maknanya yang kamu ada, kata Habib tadi, yang kamu ada pada diri kamu adalah kekayaan. Yang kamu ada pada diri kamu adalah sesuatu yang tidak boleh dinilai dengan wang ringgit. Bukan 5 juta, bukan 10 juta untuk sebelah mata kamu. Apatah lagi sepasang mata kamu, sepasang pendengaran kamu, akal yang Allah berikan kepada kamu, hati yang Allah berikan kepada kamu, sepasang tangan yang kamu ada untuk berusaha, sepasang kaki yang kamu ada untuk berikhtiar, tidak boleh diperhargakan dengan wang ringgit. Maksudnya apa? Kamu sangat kaya. Cuma minda kamu mengatakan kamu miskin.
hati kamu yang merasakan kamu miskin, sebab kamu membandingkan diri kamu dengan orang yang salah. Betul tuan-puan? Cuba banding dengan orang cacat, kelainan upaya, kaki tak ada, orang buta lagu mana? Tuan-puan, orang buta tuan-puan nak baca Quran Braille tu, satu juzuk tu berat dia 1 kilo. Kesian tak tuan-puan? Kalau dia nak baca Quran Braille 1 juzuk surah Al-Baqarah tu tuan-puan, nak bawa 1 juzuk tu 1 kilo. Nak bawa 30 juzuk Quran Braille maknanya berapa kilo? 30 kilo. Tuan-puan bandingkan dengan Quran kita ni tuan-puan, Masya Allah, tabarakallah, ringan. Tak tahu berapa gram je. Tapi kita salah pembanding. Kita pergi banding dengan orang kaya, terlajak kekayaan keturunan dia apa segala, kita rasa kita miskin. Sebab tu untuk bahagia tuan-puan, perbandingannya harus bijak. Perbandingannya harus bijak. Ya, sebab tu bagus tuan-puan kalau kita boleh pergi buat ziarah. Pergi buat ziarah tempat orang miskin. Pergi buat ziarah tempat orang susah. Puspanita pergi ziarah hospital. Kurangkan ziarah shopping center. Boleh kurangkan je. Pergi hospital dulu, tengok orang sakit lagu mana. Betul kan? Kita pergi ziarah tu orang sakit, insaf tuan-puan, insaf. Ya Allah, syukur aku sihat. Ustazah selalu bawa rombongan, bawa lawatan. Pergi tempat lawa-lawa, cantik-cantik. Pergi Turki, lagi pergi mana lagi? Tuan-puan nak pergi mana? Mana nak bawa? Turki lagi? New Zealand lagi? Mana? Nak pergi umrah? Nak pergi Balkan? Boleh, insya-Allah kita boleh bawa. Tapi tiba-tiba tuan-puan, ustazah dengan suami tengok satu dokumentari tentang negara India. Negara India tu luas. Ada satu kawasan tuan-puan sekalian, masya-Allah, tabarakallah. Satu kawasan yang padat dengan penduduk, jutaan penduduk, di mana tuan-puan, rumah dia tu ustazah rasa lebih kecil daripada kalau pentas ni kena bagi 8. Pentas yang tuan-puan nampak ni kena bagi 8. Atau mungkin tu lebih besar. Betapa kecilnya rumah mereka. Bagi 8 ni, pentas ni, tu rumah mereka. Tak ada bilik air dalam rumah. Bilik air dia dekat luar rumah dia buat. Bilik air tu tuan-puan mungkin ada dalam 8 pintu atau 6 pintu. Share untuk 3,000 orang. Masya Allah, Masya Allah. Tapi anak-anak yang ada kat situ, orang kita tahu kat situ, semuanya seronok, muka bahagia, happy je. Dah berketurunan dah duduk kat kawasan tu. Mereka semua bekerja. Kata host program tu, dia kata sepanjang saya duduk di kawasan itu tidak ada seorang pengemis pun yang datang minta sedekah. Itu satu kebanggaan. Saya pergi ke tempat yang paling miskin di India ketika itu, Muslim, tapi tidak ada seorang pun yang minta sedekah. Makna kata mereka bekerja. Mereka bekerja tuan-puan, ambil semua barang-barang kitar semula, besi, hancurkan sampai jadi betul-betul hancur, masing-masing jual. Mereka ambil sampah-sampah, mereka hancurkan secara manual tuan-puan untuk dijual. Andai kata kawasan itu mereka berhenti bekerja 3 hari saja, tempat itu akan ditenggelami oleh sampah. Semua daerah tu akan ditenggelami oleh sampah. Maknanya orang daerah tersebut berterima kasih kepada jutaan penduduk miskin yang bekerja melumatkan sampah untuk kitar semula. Masya Allah. Masa saya tengok tu tuan-puan, yelah masa berbual dengan suami tu kata apa, sebenarnya kita elok pergi tempat lagu ni bang. Kita elok pergi ziarah tempat lagu ni. Jomlah bang kita bawa jemaah daripada Kulim, kita bawa main
pergi tengok tempat tu. Saya cakap dengan suami, kita bawa jemaah bang, bawa 20 orang. Suami saya kata apa? Hari kedua dia orang pakat beli tiket sendiri balik Malaysia. Buat orang kaya kan susah kan, buat orang kaya kan, dia boleh beli tiket sendiri tu. Tak ada dah makcik tu. Balik dah Malaysia. Sebab apa? Masya Allah, sangat susah kehidupan mereka. Bila kita bandingkan dengan orang yang lebih rendah daripada kita, tuan-puan, kita akan rasa apa yang kita ada sudah cukup baik. Alhamdulillah, syukur aku orang kaya, aku tak susah macam orang lain. Cuma Allah nak suruh kita berusaha, berikhtiar. Ustazah bersyukur tuan-puan pernah kena anxiety. Bersyukur. Sebab apa? Allah nak bagi ustazah ilmu, Allah nak bagi ustazah pengalaman. Kalau tak, mungkin senang-senang ustazah kata orang sakit jiwa, orang ada masalah-masalah jiwa ni kurang iman. Senang kata lagu tu. Cuba rasa sendiri. Boleh jadi orang yang kena penyakit-penyakit macam tu tuan-puan, lagi banyak zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, lagi banyak zikir. Ya, malam-malam baca Yasin, baca Quran, tapi Allah uji dan belum sampai lagi penyembuhan tu pada dia. Allah masih suka untuk menguji dia dengan penyakit-penyakit jiwa tersebut, kegelisahan dan sebagainya. Jadi maknanya apa? Setiap kesusahan dan tekanan yang kita lalui, akan sampai detik waktu kita akan gembira, tersenyum. Kenapa? Rupanya itu bukan ujian kesusahan, rupa-rupanya semua itu adalah nikmat yang mengantarkan kita kepada kebaikan-kebaikan, dapat ilmu. Jadi formula pertamanya adalah puji Allah Subhanahu Wa Taala, tasbih kepada Allah, selalu melihat sisi keindahan yang ada dalam hidup kita pada orang-orang di sekeliling kita. Dan yang kedua adalah pilih pembanding yang tepat untuk kehidupan kita. Kita ada anak 3 orang, kita mendidik anak dengan sempit hati sebab kita membandingkan anak kita dengan anak-anak orang yang berjaya tanpa limitation. Boleh banding dengan anak orang berjaya sebagai teladan, tapi kalau sampai menyakitkan, kena ada limitnya tuan-puan. Ya, asyik balik rumah, salahkan anak-anak, suruh anak-anak tengok tu anak Kak Timah, tengok anak Makcik Leha. Hari-hari kita balik dengan pembanding. Ya, anak Makcik Leha tu dah lah cantik, tak rupa macam kamu. Dia tu segak, tak hodoh macam kamu. Dah lah dia segak, lepas tu dia pandai pula, dia bijak. Anak kita tak boleh hidup tuan-puan. Anak kita tak boleh nak move on kalau mak ayah dia sentiasa membandingkan mereka dengan pembanding-pembanding yang demikian tanpa bimbingan. Kita boleh cuba tengok tu anak Makcik Leha tu, Masya Allah. Tengok cara Masya Allah, la quwata illa billah. Mak suka tengok anak-anak dia. Anak-anak dia akhlaknya baik. Ya, apa lagi, dah lah segak, bijak, adab bagus, mulia. Dan mak rasa anak mak boleh jadi lagu tu, bahkan boleh jadi lebih baik daripada tu. Mak tengok kakak pun mak tahu dah, anak mak ni bukan sebarangan. Nampak tak tuan-puan? Kita boleh banding, tapi ingat, tanggungjawab dalam membandingkan itu besar. Jangan hanya banding, lepas tu ikut mu lah, nak ikut lagu mana? Ya, banding, lepas tu ikutlah, nak jatuh ke, nak tersungkur, nak tertiarap, nak sakit jiwa ke. Mak tak bagi pedoman, mak tak bagi bimbingan. Mak tak angkat semula semangat anak lepas bandingkan tuan-puan. Ingat, membandingkan boleh menjatuhkan, tapi kita kena angkat tanggungjawab. Macam saya kata tadi lah, puan-puan, nak tanya puan-puan, suami puan-puan suka tak puan-puan bandingkan suami dengan laki-laki lain? Ustaz nak dengar jawapan yang kuat. Suka ke tak suka? Ke dia suka, dia tanya, Leha, hari ni hang tak banding abang lagi? Hari ni hang lupa ke nak bandingkan abang dengan suami orang sebelah? Cepatlah Leha, abang tak sabar nak dengar ni.
Mana ada tuan-puan? Tak ada laki-laki suka dia dibandingkan. Sakit tau hati dia tu. Dia akan ingat sampai mati tu. Kalau boleh dia tak nak lalu dah depan rumah orang yang kita banding tu. Betul yang saya kata, dia punya sakit tu dia rela naik motor jalan jauh. Sebab apa? Tengok atap rumah orang tu teringat leha banding dengan aku dengan lelaki orang ni. Dia tak suka. Bandingkan boleh menjatuhkan dia, kecuali ambil tanggungjawab untuk angkat. Bang, cuba tengok suami leha tu bang, ya Allah. Dia ringan tulang bang. Cuma abang lagi handsome pada dia. Tengok ya. Dia tu ialah sebab dia hodoh kan, dia ingatlah tulang. Tengok kita cover, pandai cover line kan, ya. Kena pandai. Tapi sebaik-baiknya tak payah bandingkan. Ini pengalaman ustazah dalam berumah tangga. Seorang suami amat sakit bila dibandingkan. Jadi tak payah ambil approach bandingkan. Sentiasa membandingkan dengan ribuan orang yang lain. Sakit tu kat kita. Contoh ya tuan-puan, ini Ustaz bercakap pada diri sendiri. Buat apa? Buat uji kaji diri sendiri. Kan kita nak bahagia kan? Memang pandai kita nak bahagia lagu mana? Buat uji kaji diri sendiri. Ustaz kata kat diri ustazah apa dia? Cuba kamu bayangkan, kalau kamu duduk dalam hutan, hanya kamu dengan suami kamu saja. Kat hutan tu ada rumah cantik, ya. Tapi kita dengan suami kita aja. Ada halaman dia, rumah kita lah, kita dengan suami kita aja. Pendek kata, kalau buka pintu nampak beruk, buka tingkap nampak gajah. Contoh macam tu lah. Sebab tak ada orang, kita dengan suami kita aja. Soalannya ialah, tuan-puan boleh menerima tak suami tu seadanya? Sebab tak ada siapa-siapa, ada beruk je. Boleh terima tak suami kita seadanya? Dia tak smart sangat, ya, dia pergi kerja ambil kayu, lepas tu dia balik kan, ya, dia tak ada bakat apa-apa. Tapi saya nak tanya, tuan-puan boleh terima tak suami tu seadanya? Boleh. Pasti lebih bahagia tuan-puan sekalian. Yang jadi tak bahagia tu sebab duduk dekat kuling, bukan dalam hutan. Buka tingkap nampak rumah orang lain, terdengar macam mana suami orang lain bila azan berkumandang dah keluar pergi masjid. Kita pun start tengok suami kita masih lagi macam kayu balak, dia tak bangun-bangun lagi. Kita pun sakit hati. Tengok bang, suami orang lain dah pergi masjid dah, awak tak malu ke rumah kita dengan masjid sejengkal je? Kat situ hati kita sakit. Kecuali orang yang mengharapkan perubahan dan penambahbaikan pada diri suami dia, diri anak-anak dia, bahkan diri dia sendiri, semata-mata mengharapkan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Berhenti daripada semata-mata mengharapkan pandangan manusia. Manusia ni kadang-kadang kejam tuan-puan. Dia tak mau tolerate bagi kita masa yang panjang. Betul ke tak betul? Cepat sangat nak judge, nak hakimi, sangat cepat. Tak semua, tapi ada. Adapun Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hadi, Al-Wadud, Al-Wasi', segala sifat Allah yang maha sempurna. Allah memberikan selapang-lapangnya proses untuk kamu jadi baik sampailah detik paling akhir, ketika mana nyawa kamu sudah sampai ke kerongkong. Sepanjang tempoh itu kamu usahalah jadi baik. Kamu berdosa siang hari, silakan datang pada waktu malam untuk memohon keampunan kepada Allah. Kamu berdosa pada malam hari, silakan pada waktu siang Allah meluaskan rahmatnya untuk memberikan keampunan kepada kamu. Ini disebut dalam hadis Nabi. Innallaha yubsitu yadahu bil-laili liyatuba masi'an nahar wa yubsitu yadahu bin-nahari liyatuba masi'al lail.
Allah Subhanahu wa ta'ala melapangkan rahmatnya pada waktu malam untuk mengampunkan dosa orang yang berbuat dosa pada waktu siang. Allah meluaskan rahmat pada waktu siang, nak ampunkan dosa orang yang buat dosa pada waktu malam. Tak pernah tutup pintu, tuan-puan sekalian, daripada kita. Tapi manusia, ya, kadang-kadang manusia kejam, makhluk lemah. Agak-agak kita boleh ulang kesalahan berapa kali untuk orang maafkan? Cuba jawab. Berapa kali kesalahan yang manusia boleh tolerate untuk maafkan? 2 kali boleh? Boleh lagi, insya-Allah. Dah 2 kali dah ni buat kesalahan yang sama, saya maafkan. Kali ketiga boleh? InsyaAllah boleh. Kali kelima? Boleh. Kali keenam? Boleh. Kali ketujuh? Cubalah jawab ni, Ustaz nak dengar jawapan ni. Kali ketujuh buat kesalahan yang sama, suami buat salah yang sama, boleh maaf lagi tak? Kali ketujuh? Tak, ya? Start daripada tahun 1978 sampai tahun 2022. Salah kali yang ke-21, boleh maaf lagi? Sebenarnya tak sampai 21, ya. 3 tu dah cukup banyak dah. Wanita-wanita, manusia selalu berkata, maaf kalau hatiku sudah tertutup. Cepat tu pintu tutup. Cepat. Salah sekali boleh lagi, 2 kali boleh, 3 kali tak boleh. Ya, macam-macam lah kata-kata hikmah, mutiara falsafah akan keluar. Ingat hati wanita. Dia keluar lah, ya, nak membenarkan supaya tak payah maaf tu. Kalau wanita sudah menutup pintu hatinya, tidak akan dapat dibuka lagi dengan apa pun. Masya Allah, ya. Sebab itu manusia. Betul, ya tuan-puan, dia tak akan ada lapang untuk memaafkan. Jadi kalau kita hidup untuk pandangan manusia, itu sangat berat. Itu bakal menyusahkan hidup kita, sangat susah. Sebab pandangan manusia tidak dapat dipuaskan. Tidak dapat dipuaskan. Tetapi pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala penuh dengan rahmat, penuh dengan ihsan, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan bantuan dan pertolongan. Allah tahu sebelum kita katakan aku lemah, Allah tahu kamu memang lemah. Aku yang menciptakan kamu. Allah dah sebut awal-awal dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah, kalian semua adalah orang-orang lemah yang bergantung pada Allah. Allah tahu kita lemah. Kita tak perlu bagi tahu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tahu kita manusia berdosa. Tak ada seorang pun yang maksum dalam dewan ini. Kita manusia berdosa. Kita marah bila orang kata, dia tu bukan baik sangat pun, banyak buat dosa tu. Kita akan stres, tuan-puan, bila manusia kata kita macam tu. Tapi bila Allah yang panggil kita, wahai pendosa, marilah pada aku nak ampunkan kamu. Marah tak kita bila Allah panggil kita pendosa? Tak. Kenapa? Sebab Allah panggil dengan rahmat Allah, ihsan dari Allah, maghfirah dari Allah. Tapi manusia panggil kita pendosa dengan cemohan. Itu banduan tu. Dia cakap bahasa dia, dengan pandangan dia, dengan rasa hati dia, jangan kawan dengan orang lagu tu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala panggil, mana dia yang berdosa pada siang hari, aku nak ampunkan dosa dia. Mana dia yang berdosa pada malam hari, aku nak ampunkan dosa dia. Masya Allah, dipanggil oleh Allah, wahai orang yang melakukan dosa. Manusia, dia berdosa, jauh dari dia. Walaupun dia mungkin telah bertaubat, tuan-puan sekalian. Sebab itu saya katakan, kalau kita nak bahagia, mulakan fokus hidup kita adalah untuk mencari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pasti akan memberikan kita kebahagiaan. Dan dalam proses mencari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan belajar banyak perkara.
Kita akan diajar oleh Allah Subhanahu wa taala banyak perkara. Allah akan desainkan hidup kita yang sangat indah tuan-puan, bertemu dengan orang baik-baik, dapat ilmu yang baik-baik. Masya-Allah. Semuanya akan jadi sangat seronok tuan-puan sekalian. Tapi mesti bermula dengan satu tujuan dan niat, hidup kita semata-mata untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, kalau ikutkan tajuk ni kan, tajuk ni dia tak boleh buat ceramah. Dia kena buat kursus. Bila sebut kursus, mungkin kursus tu kena 3 hari. Bila buat ceramah 1 jam, Ustaz memang tak tahu nak berhenti tuan-puan. Ya, tak tahu nak berhenti. Ni masalah pada tuan-tuan ya. Bila penceramah tak tahu nak berhenti. Tuan-puan daripada kenyang akan lapar balik. Makanan dah habis pula tu. Ya, jadi ustazah kena meraihkan masa yang ada, dan ustazah pun ada beberapa program ya tuan-puan disusun sampai hari Ahad ni insya-Allah di sekitar utara. Cuma ustazah harap apa yang ustazah telah sampaikan sikit sebanyak tadi tuan-puan sekalian, mudah-mudahan dapat memberi semangat kepada tuan-puan sekalian. Tuan-puan kena yakin kita masing-masing ada keistimewaan dan kehebatan yang tersendiri. Orang lain tak pandang kita istimewa, itu dia punya pasal. Tapi pasal yang paling dahsyat kalau kita tidak memandang diri kita istimewa. Itu musibah. Mulai hari ini tuan-puan kena memandang diri tuan-puan sebagai insan yang istimewa, yang dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-puan kena meletakkan nilai pada diri tuan-puan sendiri. Jangan biarkan tekanan dan masalah mengurangkan nilai yang ada pada kita. Nilainya itu boleh ustazah letakkan pada satu slogan, iaitu dengan Allah semakin taat, dengan manusia semakin bermanfaat. Okey tuan-puan, boleh tak ulang sebut sama-sama? Dengan Allah semakin taat, dengan manusia semakin bermanfaat. Itulah nilai kita semua. Setiap hari kita fikir, ketaatan apa yang akan aku tambah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketaatan apa yang akan aku buat dengan lebih ikhlas lagi kepada suamiku? Dan sama juga, setiap hari kita fikir, apa lagi yang aku boleh manfaatkan untuk masyarakat, untuk jabatan, untuk organisasi, akan kehadiran diriku. Bila kita berfikir demikian, kita akan jadi orang baik tuan-puan. Jadi orang ringan tangan, ringan tulang, menolong, membantu. Sampai orang boleh rasa, kalau Kak Timah tak ada ni, bila kita buat program ni memang terjejas lah kalau Kak Timah tak ada. Dia kalau ada semua benda dia boleh buat. Ya, bab makanan settle, bab pengacaraan majlis settle kalau ada Kak Timah ni. Nak tak jadi macam Kak Timah tu? Ya, banding jadi macam satu lagi Kak lain pula, Kak Minah. Kak Minah ni kalau ada sama macam tak ada. Bahkan lebih buruk lagi jadi macam Kak Tijah. Kak Tijah tak ada lebih baik daripada ada. Ada nama Tijah kat sini. Ini Tijah tempat lain, bukan Tijah kulit. Tuan-puan, ada orang tuan-puan, orang akan bertanya, dia datang ke tak? Dia datang tak? Kalau dia datang, kita tak mau main lah. Itu bala tuan-puan, musibah. Tapi ada orang, sebab kita datang, dia nak datang. Sebab kita hadir, dia nak hadir. Masya Allah. Yang menjatuhkan kita, yang mengurangkan nilai hidup kita bukan orang lain tuan-puan. Orang lain nak kata apa, nak downkan kita, nak judge kita, tu lantak pi dia lah. Dia akan dapat apa yang dia buat. Kita akan dapat apa yang kita buat. Yang mengurangkan nilai kita ialah diri kita. Sebab itu tuan-puan kena berbesar hati. Angkat diri kita. Aku ada nilai. Allah tidak ciptakan aku sia-sia. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian fikir Allah menciptakan kalian sia-sia?
Maha suci Allah, tidak ada yang sia-sia tuan-puan. Semut seekor tu pun tak sia-sia. Ini kan kita yang lebih besar daripada semut. Tak sia-sia. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-puan kena berjiwa besar, kena berseri-seri, kena semangat. Kenapa? Sebab kita dalam perjuangan untuk meletakkan nilai yang hebat kepada diri kita sendiri. Orang lain tak boleh ikut campur untuk menjatuhkan kita ataupun menaikkan kita. Sebab kita insya-Allah boleh kontrol diri kita dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak kira apa yang berlaku dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam organisasi, dalam jabatan. Kita mungkin ada ramai orang tak suka kita dan sebagainya. Biarkanlah, semuanya akan berlalu. Tak ada benda yang kekal selama-lamanya kat situ, kecuali yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagai akhirnya tuan-puan sekalian, Ustazah nak bagi hadiah sikit pada tuan-puan, ya. Hadiahnya adalah satu lagu wanita, ya, yang Ustazah suka sangat dengan lagu ni. Jadi Kulim tadi dah hujan kan? Ustazah harap tak kembali hujan. Dengan hadiah lagu daripada Ustazah ini, ya. Okey. Nanti kalau nak sambungan lagu boleh beli album Ustazah, kalau ada dijual lah, ya. Kau digelar sebagai penyeri dunia, hadirmu melengkap hubungan manusia. Bukan saja dirindu yang biasa, malah Adam turut sunyi tanpa hawa. Akalmu senipis bilahan rambut, tebalkanlah ia dengan limpahan ilmu. Jua hatimu bak kaca yang rapuh, kuatkanlah ia dengan iman yang teguh. Jangan lupa beli album Ustazah, ya, yang tidak ada di pasaran. Sahabat-sahabat sekalian, tadi dalam perjalanan Ustazah sempat buat satu syair, ya, syair untuk tuan-puan, untuk wanita khususnya. Mungkin tuan-puan dah lama tak dengar orang bersyair kan, ya. Jadi Ustazah ada syair wanita. Okey, jadi dengar baik-baik syair Ustazah, ya. Boleh rakam, nak tidur malam dengar, ya, insya-Allah cepat tidur. Dia digelar perhiasan dunia, cantik di mata juga di jiwa, akhlak mulia, nilai dan harga kepada Allah diberi setia. Susah dan senang zikrullah ada, amanah ditunai dengan rasa gembira. Dalam hatinya mengharap syurga, payah sedikit tidak mengapa. Jiwa juangnya cekal dan kukuh, talian imannya takwanya teguh. Dengan manusia tak pernah angkuh, dengan Tuhannya hatinya luluh.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah minta maaf salah silap, ketelanjuran, terlebih kata, dan sama-sama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala kalau ada salah silap sepanjang pertemuan kita pada hari ini. Dan untuk sahabat-sahabat